tingkatan 1 penduduk dan pertempatan di Asia Tenggara. Okey, dalam tajuk ini, perkara pertama sekali yang kita kena lihat ialah taburan. Taburan penduduk di sini ya. Taburan ini kita rujuk kepada sebaran penduduk, sebaran penduduk di sesuatu kawasan di muka bumi. Seperti yang kita belajar masa tajuk di Malaysia, taburan penduduk ini terbahagi kepada 3. Ada kawasan yang padat, sederhana dan jarang. Jadi itu populasi lah. Populasi maksudnya jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat. Tak kira lah negara ke, negeri ke, daerah ke dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu kawasan penduduk padat. Ini dah bagi contoh. Kawasan penduduk padat ini kawasan bandaraya tepi sungai yang mana tanahnya subur untuk pertanian. Penduduk boleh menjalankan kegiatan ekonomi, boleh dibuat kilang, ada perhubungan yang cekap, pengangkutan. Biasanya di atas tanah mamah. Kalau kita tengok di sini, terletak di bandar-bandar utama lah. Di bandar-bandar utama seperti di Bangkok, Rangoon, Ho Chi Minh, di Vietnam, Kuala Lumpur, Malaysia. Kalau kita tengok kawasan penduduk padat ini di bandar-bandar utama dia seperti yang disebutkan tadi ya. Bangkok, Kuala Lumpur, Bandar Ho Chi Minh, Singapura, Bandaraya Singapura, Jakarta. Okey. Kemudian kita tengok kawasan penduduk sederhana. Kawasan penduduk sederhana ni biasanya terletak di kawasan pinggir bandar ataupun di bandar baharu. Di kawasan ini juga sesuai sangat subur juga untuk pertanian, cuma letakkannya di luar sikit daripada bandar besar. Contohnya di pantai timur Semenanjung Malaysia. Ni di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Pantai barat Sumatera. Pantai barat Sumatera. Okey. Pantai Arakan Yoma di Myanmar. Ini Pantai Arakan Yoma dan Sungai Mekong di Vietnam. Okey. Dan kawasan penduduk jarang. Kawasan ini biasanya kawasan pedalaman yang mempunyai perhubungan yang terhad, kawasan pergunungan dan banjaran. Biasanya kawasan di pedalaman ini dia berpaya dan berhutan tebal. Contohnya paling mudah di negara kita sendiri di pedalaman Sabah dan pedalaman Sarawak. Sumatera Timur juga. Di kawasan Sumatera Timur dan kawasan Banjaran Anam di Vietnam. Di pedalaman di sini. Okey. Seterusnya kita tengok fungsi-fungsi pertempatan bandar utama di Asia Tenggara. Okey, yang pertamanya ialah bandar sebagai pusat pentadbiran. Sebagai pusat pentadbiran ataupun di ibu negara lah. Ini contoh parlimen di Thailand. Ini pusat pentadbiran dia. Okey, yang kedua sebagai pusat perindustrian. Pusat perindustrian, contoh ini kilang membuat kenderaan. Perindustrian ini merupakan sektor sekunder yang penting dalam pembangunan ekonomi di negara Asia Tenggara. Biasanya terletak di bandar utama lah. Contohnya kalau di Filipina di bandar Manila. Kalau di Thailand di Bangkok. Okey. Yang ketiga sebagai pusat perdagangan. Sebagai pusat perdagangan. Ini contoh tempat membeli belah di Indonesia. Okey. Yang keempat sebagai pusat perhubungan dan pengangkutan. Ini kalau kita tengok di Bandaraya Kuala Lumpur. Ada pengangkutan yang cekap. Okey. Jadi biasanya dia akan terletak di bandar utama lah di mana-mana negara sekalipun di Asia Tenggara ini. Contoh lain, lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta.
lapangan terbang Bangkok. Bandar utama di Asia Tenggara ini juga mempunyai rangkaian internet dan telekomunikasi yang lengkap. Contoh di negara kita sendiri di Lembah Kelang. Dan fungsinya yang kelima ialah pelancongan. Di sini saya bagi contoh di Sungai Melaka, Bandar Melaka. Bandar utama yang mana menjadi tarikan untuk pelancong. Sama juga dengan di Indonesia dan Thailand. Contohnya di Thailand ada pasar terapung di Bangkok. Kemudian tajuk yang terakhir untuk bab ini ialah 5 bandar utama di Asia Tenggara. Okey, yang pertama sekali kita tengok Bangkok. Bangkok ini penduduk dia 9.44 juta orang. Ini data tahun 2016, di mana bandar ini terletak di di tebing bahagian timur Sungai Chao Phraya. Bangkok ini ibu negara Thailand, di mana pusat ekonomi, pusat politik, pusat pentadbiran. Sinilah bandar ini terkenal dengan julukan Venice Timur kerana jalan air di Menam Chao Phraya. Yang kedua, kita tengok di Singapura. Singapura ini jumlah penduduk dia 5.7 juta orang, terletak di selatan negara kita, di selatan semenanjung Malaysia, dipisahkan oleh Selat Tebrau. Jadi Singapura ini pusat keuangan dan perdagangan antarabangsa. Okey, pelabuhan yang ada di sini merupakan pelabuhan yang sangat penting di dunia. Okey, ini Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jumlah penduduk dia 1.76 juta orang. Terletak di pertemuan Sungai Klang dan Sungai Gombak, ibu negara kita. Kuala Lumpur ini pusat perindustrian dan perdagangan dan juga pusat pendidikan. Kuala Lumpur ini bandar yang paling besar, bandar metropolitan terbesar di Malaysia. Apa maksud bandar metropolitan? Metropolitan ini dia terdiri daripada bandaraya dan kawasan pinggir bandar yang banyak buah di sekitarnya seperti Shah Alam, Putrajaya, Petaling Jaya akan membentuk jadi metropolitan. Okay, seterusnya Jakarta. Jakarta ini ibu negara Indonesia, penduduk dia 10.4 juta orang, terletak di muara Sungai Jiliwung di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, ini metropolitan terbesar di Indonesia, juga pusat kegiatan ekonomi, pusat pendidikan dan pusat perdagangan. Dan ini bandar Manila. Manila ini bandar di Filipina. Bandar ini bandar kosmopolitan. Maksud kosmopolitan ialah ianya terdiri daripada orang atau unsur-unsur dari seluruh dunia berada di dalam satu tempat, di dalam bandar ini. Dia bersifat sejagat. Jumlah penduduk dia 13.1 juta, ibu negara Filipina ini. Ia terletak di Pulau Luzon, di timur Teluk Manila. Di sini terkenal dengan kegiatan ekonomi utama. Semua kegiatan ekonomi utama terletak di bandar Manila. Sekian sahaja untuk tajuk ini.